Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farouk bin Sakri. Saya akan membentangkan folio saya, Islam dan Cabaran Semasa. Oke, table of content dia pengenalan, pengertian Islam, cabaran semasa dan kesimpulan. Untuk pengenalan, pada era globalisasi ini di mana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat hasil kebijaksanaan para manusia serta budaya-budaya baharu telah dicipta oleh masyarakat, terutamanya golongan generasi muda ini telah banyak memberikan impak yang positif dalam kehidupan sendiri. Namun, walaupun banyak kesan-kesan positif dari hasil perkara tersebut, terdapat banyak kesan negatif yang diperolehi masyarakat, terutamanya umat Islam. Untuk pengertian Islam, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang digelar Rasulullah, iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan Islam dari Arab yang berarti sejahtera, aman dan harmoni. Penganut Islam dipanggil Muslim ataupun orang Islam, serta Muslim, lelaki Muslim dan Muslimat, iaitu perempuan Muslim. Agama Islam bertuhankan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kitab suci Al-Quran, itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril serta hadis. Okey, cabaran semasa itu yang pertama, Islamfobia. Islamfobia ni lebih dikenali sebagai ketakutan kepada Islam, yang seperti agama Islam diberuni sebilangan masyarakat kerana imej umat Islam yang telah dicemari, dan kebanyakannya pengganas telah menggunakan nama agama Islam kononnya sebagai tujuan perjuangan mereka, sedangkan mereka sebenarnya telah terpesong jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Kedua adalah sifat sombong dan penyakit hati. Antara cabaran itu termasuklah dengan masyarakat Islam itu sendiri yang mempunyai sikap bodoh, sombong, angkuh dan enggan mendengar nasihat. Seperti mana penyakit yang kita ketahui, perkara ini dikatakan juga sebagai penyakit hati yang bukan mudah untuk dipergi atau diobati. Sifat sombong ini boleh dilihat pada orang yang berilmu dan juga pimpin-pimpin kerana mereka mempunyai kelebihan dan pangkat dalam sesuatu masyarakat. Ketiga ialah konflik atau perbalahan antara generasi muda. Sesetengah orang muda tidak suka atau gemar mendengar nasihat daripada generasi lama atau orang yang lebih berumur. Hal ini kerana kebiasaannya mereka merasa nasihat daripada orang tua itu tidaklah berguna, dan mereka merasakan bahawa ilmu agama ini membosankan dan merimaskan, lebih-lebih lagi bila disampaikan oleh orang-orang tua. Cara penyelesaian untuk penyelesaian Islamfobia, memperbaiki imej dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan cara mengamalkan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan seharian, memperkukuh dan memantapkan akidah Islam dalam diri umat Islam supaya agama lain menghormati kita. Sentiasa mendalami ilmu agama dan menuntut ilmu sepanjang masa agar kita dapat menaikkan martabat agama apabila berhadapan dengan orang yang bukan Islam, dan mengingatkan semua manusia bahawa memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang. Seterusnya, sebagai yang kedua, iaitu menghindari sifat sombong. Seterusnya, sebagai seorang manusia sepatutnya menghindarkan dari sifat sombong, riak di dalam diri dengan mempunyai kesedaran bahawa dirinya lemah berbanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Merajinkan diri dengan melakukan ibadah solat dan banyak beristighfar kerana ia dapat menahan diri daripada membuat dosa dan mengubat hati. Yang terakhir, cara menyelesaikan konflik. Sesebuah masyarakat yang sayang menyayang dan saling menghormati antara satu sama lain mestilah ada perpaduan, iaitu kata sepakat yang menerima pelbagai teguran. Selain itu, sentiasa bekerjasama dalam sesuatu
aktiviti masyarakat yang mengeratkan silaturahim, berfikiran terbuka, toleransi, tolak ansur dan memanfaatkan orang lain. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesudahannya terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi para Muslim pada era globalisasi ini. Dijamin cabaran-cabaran semasa ini akan mungkin bertambah pada masa yang akan datang. Para muslimin dan muslimat dinasihatkan untuk menguatkan lagi iman yang berada dalam hati masing-masing dengan mendalami serta menghayati lagi ajaran agama Islam.